Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kita dapat bersama-sama untuk pagi ini. Sebuah perkongsian yang menarik ataupun bersama kita Helwa Talk, perkongsian antara wanita, daripada wanita kepada wanita, dan program ini merupakan anjuran sektor pendidikan dan kesejahteraan keluarga dengan kerjasama Helwa Pusat Islam USM. Jadi insyaAllah banyak manfaat yang kita akan dapat pada pagi ini. Banyak perkongsian yang akan cuba memberi inspirasi, memberi motivasi kepada kita. Bagaimana kita nak meneruskan kehidupan dengan berpandukan dengan prinsip Islam, dan bagaimana kita nak mencari kekuatan. Dan tajuk kita sebenarnya adalah redha pada takdir. Susah tu. Dan dia bila diuji baru kita akan terasa. Selalunya bila tak diuji kita tak terasa sangat benda tu. Jadi insya-Allah saya selaku pengurusi majlis dan juga moderator, sebabnya kalau ikutkan ada lagi seorang untuk menjadi moderator, tapi dia ada sedikit urusan, jadi insya-Allah saya akan cover sehinggalah habis bersama dengan Puan Masyi, insya-Allah. Jadi bersama-sama kita pada pagi ini yang akan jadi panel jemputan bagi Helwa Talk kita adalah Puan Masitah Muhammad Effendi. Jadi saya dengan penuh bersemangat dan penuh teruja sebenarnya. Jadi lainlah selalunya dekat Pusat Islam ni kami handle kursus online ataupun kuliah online bersama penceramah lelaki, ustaz-ustaz. Jadi bila dengan penceramah perempuan ni dia rasa lagi seronok. Dia lagi seronok. Jadi insya-Allah harapnya kita sama-sama mendapat perkongsian yang menarik lah pada pagi ini bersama Puan Masyitah. Jadi sebelum tu Puan Masyitah, kita santai-santai saja Puan Masyi, tak perlu rasa macam kena formal ke seorang ini. Kita anggaplah kita bersembang macam kawan-kawan. Jadi sebelum kita mula, insya-Allah saya nak minta Puan Masyi perkenalkan diri lah. Perkenalkan diri secara ringkas saja Puan Masyi. Secara ringkas yang mudah. Mungkin ramai yang dah tahu kisah yang berlaku kepada Puan Masyi, tapi mungkin nak tahu biodata ringkas lah. Puan Masyi ni umur berapa, berasal daripada mana, nampak muda lagi, tak sebaya. Okey. Saya seterusnya saya serahkan kepada Puan Masyi untuk perkenalkan diri sebelum kita masuk ke perkongsian yang seterusnya, insya-Allah. Silakan Puan Masyi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masitah binti Muhammad Effendi. Senang dikenali sebagai Masyi. Merupakan seorang CEO sebuah syarikat Johor Bahru, NM Aircon Sdn Berhad, yang mana kami menjalankan perusahaan aircon services provider lah di Johor Bahru. Alhamdulillah. Saya berusia 32 tahun, lahir pada tahun 1991. Memang berasal daripada Johor Bahru dan sekarang menetap di Johor Bahru, alhamdulillah. Saya bukan seorang penceramah Ustazah sebenarnya. Sangat-sangat takut nak menerima jemputan-jemputan untuk sesi temu bual dan sebagainya, dan terus terang saya katakan kekuatan saya sendiri bukan ceramah ataupun motivasi, sekadar memberi perkongsian berdasarkan pengalaman sendiri sahaja, insya-Allah. Okey, Puan Masyi lah, kita beza setahun je lah. Saya 1992. Oh Allah. Alhamdulillah. Jadi kakak senior lah setahun. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita kenal baru kita
rasa get along lah sepanjang kita punya perkongsian insyaAllah. Dan seterusnya saya nak minta Puan Masyi cerita bagaimana kita nak redha dan apakah maksud redha selain daripada definisi dalam buku secara secara teori dan sebagainya, tapi bagaimana dari segi aspek ataupun dari segi perspektif Puan Masyi berkenaan dengan redha kepada takdir. Jadi benda ni luas dan bagaimana kita nak tengoklah berdasarkan situasi yang berlaku kepada Puan Masyi dan perspektif Puan Masyi sendiri melihat pandangan dan juga maksud redha tu sendiri terhadap takdir dalam kehidupan kita insyaAllah. Mungkin ada orang lain diuji dengan ujian yang lain, dengan penceraian ataupun kehilangan anak, kehilangan diri yang lain dan sebagainya. Jadi ujian orang berbeza-beza. Tapi macam mana kita nak melihat sudut pandang redha kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita tu insyaAllah. Mungkin Puan Masyi boleh kongsikan bersama kami insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Secara istilah saya kurang pasti, tak sempat nak baca dan saya tak ada kemampuan lagi untuk membaca sendiri. Baru sahaja join kelas Braille, jadi masih lagi belajar ABC balik semula Ustazah. Saya ni umpama reset balik semula dalam kehidupan, kena belajar semua daripada awal. Alif beta, saya kena belajar alif beta secara Braille, saya kena belajar Iqra secara Braille, dan benda itu adalah proses yang sangat baru, jadi saya belum lagi menguasai kaedah-kaedah tersebut lah. Secara istilah saya kurang pasti apakah istilah maksud redha tu, tetapi secara praktikal yang saya sendiri lalui Ustazah, redha tu sebenarnya kalau kita ambil secara perkataan seketul redha itu dia jadi rasa berat. Tetapi kalau kita permudahkan istilah tersebut kepada sangka baik kepada Allah, terima dengan hati yang terbuka, berlapang dada dan berdamai dengan takdir. Bagi saya paling tepat sekali adalah berdamai. Berdamai dengan diri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan takdir, berdamai dengan apa sahaja yang Allah rezekikan kepada kita baik dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk ujian. Itulah redha yang sebenar. Kita berdamai, kita rasa tidak mempunyai hak untuk argue, tidak mempunyai hak untuk question kenapa kita. Jadi redha tu akan datang insyaAllah. Dan bagi saya sebenarnya untuk mencapai redha tu dia datang dengan kaedah berlapang dada lah. Kita terima dengan hati yang terbuka, kita rasa kita sedar kita hamba yang mana Allah berhak untuk menentukan apa saja, Allah berhak untuk mentakdirkan apa sahaja kepada kita, dan di situlah maksud redha yang sebenar. Alhamdulillah. Banyak satu benda yang barulah untuk saya implement lah. Menariklah apa yang dikatakan oleh Puan Masyi, yang mana kita boleh alternate maksud redha tu kepada berdamai dengan takdir Allah, berlapang dada, bersangka baik dengan Allah, husnuzan. Jadi benda tu sebenarnya adalah sinonim lah, sama juga dengan perkataan redha tu, sebab kadang-kadang kita rasa redha tu satu benda yang sangat berat. Jadi apabila kita nak kita nak cuba positifkan diri kita, kita cuba guna perkataan yang lebih mudah dan juga lebih selesa kan kepada diri kita. Jadi itulah yang saya faham apa yang Puan Masyi cakap, dan betul kita tidak ada hak untuk question apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari segi neraca manusia kita melihat apa yang diberikan oleh Allah ada baik dan buruk, tetapi mungkin dari neraca Allah yang baik tu pun baik, yang buruk tu pun baik, sebab everything mesti ada hikmah yang Allah tetapkan kepada kita insya-Allah. Jadi itulah sesuatu yang kita dapat cuba belajar dan cuba amalkan. Dan bila kita bercakap
memang mudah. Tapi bila kita diuji, itulah kita punya masa untuk kita cuba-cuba uh, amalkan apa yang kita dah cakap kan Puan Mashi. Jadi semoga kita semua dan penonton di FB Live diberikan kekuatan untuk kita teruskan kehidupan. Walaupun ujian kita berbeza masing-masing, kita tak boleh samakan ujian setiap orang. Kenapa orang ni diuji macam ni? Kenapa kita ni diuji macam ni? Kita selalu membandingkan diri kita dengan ujian orang lain. Jadi mungkin bagi Allah semua itu ada hikmah dia. Dan Allah memang dah bagi tahu dah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tak akan bebankan hamba dia mengikut kemampuan dia. Jadi kita perlu berlapang dada lah kan Puan Mashi, apa yang Allah dah tetapkan kepada kita, dan itulah kekuatan kita sebenarnya insya-Allah. Dan seterusnya saya nak tanya bagaimana peranan suami dan isteri dalam menghadapi ujian. Kadang-kadang bila suami diuji, isteri akan yalah akan diuji jugalah. Dan bila isteri diuji, suami pun akan teruji juga. Bagaimana nak hadapi situasi, nak menghadapi ujian tu bersama-sama. Kadang-kadang bila isteri diuji, sekali suami cakap, itulah awak tak buat macam ni. Macam ni bila cakap utara lah kan. Kalau kalau suami pula diuji, lepas tu isteri beletak, isteri pun nasihat lah, itulah awak buat macam ni, kenapa tak ni, macam ni. Dia banyak lah bermulanya argumentasi tu. Jadi bagaimana kita nak harmonikan peranan suami dan isteri apabila berlakunya ujian dalam keluarga, which is ujian itu adalah bersama-sama. Bukannya disebabkan salah pada satu pihak sahaja kan. Jadi bagaimana kita nak hidupkan peranan suami dan juga peranan isteri dalam menghadapi ujian. Mungkin Puan Mashita boleh kongsilah bagaimana awal-awal ataupun semasa dan sekarang pun peranan isteri sebagai dan juga suami suami Puan Mashi sendiri dalam menghadapi ujian ni bersama-sama sehinggalah sekarang insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya direzekikan mempunyai pasangan yang orang kata pasangan serasi kot dengan saya kot. Sebab dari awal lagi kami, kalau orang Johor kita panggil satu kepala. Kita satu alignment. Kita ada satu kefahaman yang sama, level kefahaman yang sama. Tetapi dia bukanlah datang dari orang kata kahwin-kahwin dah satu kefahaman. Dia adalah proses. Proses yang mana kita melalui orang kata nak mencapai satu level kefahaman yang sama ni, dia perlu lalu proses komunikasi yang bagus, kemudian kita keep on belajar memahami each other sampailah kita rasa tak cakap lagi daripada kerlingan, daripada body language, daripada kita punya orang kata pemilihan perkataan, kita dah tahu dah mood suami kita, mood isteri kita, waktu yang tepat untuk bercakap dan sebagainya lah. Okey, berbalik kepada soalan peranan apabila salah seorang pasangan ataupun suami atau isteri diuji. Dalam kes kami, saya diuji dengan alhamdulillah rezeki dibutakan matanya oleh Allah. Dan saya melihat bahawa support system yang paling besar yang menyebabkan saya boleh menjadi seorang Mashi yang orang kata positif dan kuat, semoga makbul insyaAllah. Yang mana saya yakin kenapa saya boleh berada di sini hari ini adalah kerana suami saya mengambil tanggungjawab dan peranan menjadi orang kata supporter yang paling kuat. Beliau adalah orang yang paling tidak question ataupun tidak mempertikai apa sahaja situasi yang berlaku. Daripada sebelum ini pun kalau kita ada challenge dan sebagainya, kami tidak saling menyalahkan dan kita tidak pula menggunakan perkataan lain. Macam usually apabila pasangan ada argument dan sebagainya, kita akan kerap sangat guna itulah I dah cakapkan, itulah I dah cakapkan. Itu adalah salah perkataan yang kami haramkan daripada awal-awal perkahwinan kami. We don't blame each other for anything. Walaupun telah dipesan, let's say lah kita dah pesan,
you jangan buat sekian, tapi dia pergi buat juga. Dan bila dia dah pergi buat dan dia nampak ripple effect daripada apa yang dia buat, kami haramkan each other untuk cakap. Kan I dah cakap, kita takkan cakap benda lah tu. Sebab kita tahu both of us adalah satu tim yang bersama, kita dalam satu kumpulan yang sama, kita adalah pasangan yang, kita teammate, bukan kita against each other, kita against cabaran, kita sama-sama against cabaran, bukan ada cabaran kita against each other atau kita blame each other. Benda tu tidak berlaku dalam kehidupan kami, Alhamdulillah. Apa sahaja yang berlaku, kita tahu bahawa you ada I ada you. You jatuh, insyaAllah I ada. You bangun, insyaAllah I ada. So, apa sahaja cabaran dan challenge yang berlaku dalam perhubungan ini, kita saling tahu bahawa sama-sama saya akan support you, you akan support saya. For whatever apa orang kata, ujian, cabaran, challenge dan sebagainya. Despite kadang-kadang berlaku disebabkan kesalahan saya sendiri atau kesalahan dia sendiri, kita tak akan blame each other lah. Kita akan bagi tahu what's next. Kita akan bagi tahu apa yang kita boleh buat untuk perbaiki keadaan atau apa yang kita belajar, learning point daripada kesilapan tersebut. Sebab biasanya kesilapan adalah proses pembelajaran. Betul tu Puan Mashin. Dan bukan senang kita nak avoid ataupun perkataan don't blame each other sebab kita satu pasukan. Which is kalau kita buat salah pun salah sama-sama, kalau kita berjaya pun kita berjaya sama-sama. Jadi that's how lah macam mana teamwork sebagai seorang suami isteri sepatutnya lah begitu. Dan kita perlu positif lah. Setiap ujian yang Allah bagi kepada pasangan kita, kadang-kadang Allah bagi ujian kepada pasangan kita tu adalah untuk kita juga. Adalah untuk kita juga. Mungkin Allah nak tengok. Sebenarnya bila pasangan dia jadi ladang pahala kepada kita. Kan? Dia pahala juga untuk kita. Walaupun nampak bentuk tu adalah ujian, dugaan. Tapi sebenarnya kalau kita positif dari segi sudut pandang, ia menjadi satu pahala kepada kita kan. Which is kita akan buat more effort than before. Supaya menjadi lebih baik. Kalau ujian tu tak datang, mungkin kita akan jadi orang yang sama ataupun tak ada apa-apa perubahan kan. Selesa, comfort zone. Comfort zone. Jadi pentinglah peranan suami ataupun isteri apabila masing-masing diuji. Kita masih lagi menjadi satu pasukan, menjadi satu pasukan yang support each other, dan bukannya salah menyalahi antara satu sama lain. Dan benda ni sangat penting lah untuk kelangsungan dan juga komunikasi. Sebab komunikasi tu sangat penting kan Puan Masyi. Bila komunikasi kita rasa kadang-kadang isteri jenis suka pendam, diam. Itu pun masalah juga kan. Sebenarnya bila dia nak cakap, mungkin timing tu tak kena dan sebagainya. Tapi pentinglah. Bukan isteri sahaja yang perlu ambil tahu tentang peranan ini, tapi adalah peranan suami itu sendiri kan, untuk faham isteri dia ni macam mana, Puan Masyi cakap tadi body language dia macam mana, kadang-kadang cara dia marah tu macam mana, cara dia merajuk tu macam mana, which is kadang-kadang benda tu indirectly lah kan, peranan untuk kita memahami antara satu sama lain. Okay, seterusnya Puan Masyi, saya nak tanya bagaimana dari aspek keluarga yang besar. Tadi peranan suami dan isteri, ni peranan keluarga, which is keluarga Puan Masyi, keluarga mertua. Mungkin Puan Masyi boleh share jugalah macam mana tips kesejahteraan secara aspek keluarga pula, secara keseluruhan. Bagaimana Puan Masyi keep on going mengekalkan kesejahteraan keluarga. Sebab kadang-kadang tipikal bila mana
suami ataupun isteri diuji dengan sesuatu kecelakaan, seolah-olah macam nak cari backup yang lain lah dan sebagainya, contoh lah kan. Sebab itu yang didengar-dengarkan kan. Tapi bagaimana kita nak kekalkan kesejahteraan keluarga untuk menerima kita seadanya walaupun kita masih lagi diuji. Macam tu lah. Okay. InsyaAllah tabarakallah. Untuk menjawab soalan ni, yang pertama-tama sekali saya suka untuk berkongsi satu metod atau kaedah yang saya dan suami selalu guna pakai, malah kami guna pakai daripada awal perkahwinan, iaitu hidup tidak berdasarkan apa yang kita dengar. Kalau kita biasa dengar kahwin tak ada anak, nanti mak mertua carikan suami isteri lain. Itu kehidupan orang. Jangan samakan dengan kehidupan kita. Jangan samakan dengan mak mentua kita. Jangan dengar cerita-cerita orang. Jangan banyak sangat tengok drama. Jangan banyak sangat bergantung hidup kepada kisah-kisah novel. Jangan terlalu banyak menyamakan kehidupan kita atau kapal kita dengan kapal orang lain. Bila kita sibuk tak qanaah kepada apa yang ada dalam kehidupan kita, kita akan start sibuk tengok dalam pinggan orang lain, cuba capai apa yang orang lain capai, sedang dalam masa yang sama terlupa untuk mensyukuri apa yang kita ada. Dan kalau kata tips tentang macam mana nak dapatkan apa orang kata support system yang bagus daripada keluarga mentua, daripada keluarga sendiri, this may based on daripada awal permulaan perkahwinan kita tu, kita tahu bahawa kita tidak berkahwin dengan suami semata-mata, kita berkahwin dengan keluarga dia juga. Sebegitu juga dengan suami, tidak berkahwin dengan kita semata-mata, tapi kahwin juga dengan keluarga kita, buruk dan baiknya diterima secara total. Dan kita dengan each other, kita tak kutuk. Saya tak kutuk keluarga awak tak kutuk keluarga saya tidak mengata tentang kekurangan keluarga awak tidak mengata tentang kekurangan keluarga saya. Kita respect each other, malah kita cuba buat yang terbaik secara sama rata. Kalau saya belikan sesuatu untuk keluarga awak atau keluarga saya akan belikan sesuatu yang sama nilainya dengan untuk keluarga awak juga. Daripada situ, apabila kita start dari awal lagi, sudah ada satu hubungan yang baik, sudah ada satu persefahaman yang baik, sudah tahu kita punya guideline perhubungan, relationship kita mesti ada guideline, mesti ada policy. If I respect your family, then you have to respect my family. If I respect your parents, then you have to respect my parents. If I respect your opinion, you have to respect my opinions. If I am willing to give you time, you have to be willing to give me my ample time as well. So kita kena ada tolak ansur dari awal. Kalau dah pertengahan tu agak sukar lah. Dan Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah direzekikan keluarga mertua yang baik, dan keluarga saya juga menjadi keluarga mertua yang baik kepada suami. Di mana both memahami bahawa kami berlaku adil kepada kedua-duanya, dan apabila berlaku kecelakaan kepada saya, both memberikan support system yang sangat kuat dan sangat orang kata sangat baik kepada saya. Setakat ini belum lagi ada cerita bini kau dah buta jadi aku kena carikan kau isteri yang lain. Setakat ini tidak, malah alhamdulillah setakat ini, alhamdulillah ketika kami balik ke rumah mertua, mak mertua saya memberi jaminan lah, InsyaAllah perkara tersebut jika dalam keizinan Allah tidak akan berlaku, dan kita akan cuba sama-sama usahakan yang mana mengekalkan keharmonian, menjaga rumah tangga bersama-sama. Sebab menjaga rumah tangga ni dia bukan tanggungjawab suami dan isteri semata-mata. Dia termasuklah circle dan support system kita juga, dan kita perlu ada komunikasi yang sangat bagus, menggunakan pemilihan perkataan yang bagus apabila berkomunikasi dengan keluarga each other. Begitulah, insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita ada keluarga yang baik, supporter yang baik, itu pun rezeki juga kan. Puan Masyitah, bukan sekadar harta, wang ringgit, kereta mewah, tapi keluarga yang harmoni juga adalah satu rezeki yang mana rezeki tu rezeki tu bukan mudah untuk kita mensyukuri. Sebab kita kadang-kadang kita tengok orang lain, kita rasa rezeki dia lagi hebat daripada kita. Tapi kadang-kadang apa yang depan mata kita tu, kita jarang mensyukuri. Jarang kita menikmati dengan sebaiknya, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah banyak benda yang kita dapat perkongsian hari ini, dan
benda ni akan menjadi satu inspirasi lah, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita berpandukan dengan prinsip Islam kan. Sebab kadang-kadang disebabkan ujian juga kita boleh hilang pertimbangan dengan Allah. Sebab bila kita terlalu banyak persoalan, kenapa aku diuji, kenapa aku diuji, sehingga kita lupa nak mensyukuri apa nikmat yang kita ada berbanding ujian. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Seterusnya saya nak tanya Puan Mashi, um, bagaimana apa keadaan Puan Mashi sekarang lah, dan perancangan yang akan datang, apa untuk meneruskan kehidupan, dan juga mungkin Puan Mashi boleh cerita juga apa nama bisnes yang Puan Mashi tengah jalankan sekarang. Mungkin ada pendengar-pendengar penonton kita nak tahu juga apa yang Puan Mashi tengah lakukan sekarang ni. Mungkin ada perkembangan lah untuk kerjasama dan sebagainya dan sebagainya. Boleh Puan Mashi ceritakan? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, keadaan kesihatan semakin membaik. Malah semalam merupakan hari pertama ataupun kali pertama saya masuk kelas tanpa bintang. Sebelum ni masa lepas aksiden, daripada minggu pertama sampailah ke semalam merupakan hari yang ke-69, kalau tak salah hari ini adalah hari yang ke-70 kalau saya tidak silap kira. Beberapa kali masuk kelas online, saya tak boleh lebih daripada 1 jam. Tak boleh fokus lebih daripada 1 jam. Bila fokus masa awal-awal tu setengah jam pun dah collapse dah pitam dah. Atau bercakap lebih daripada 30 minit pun saya dah pitam dah. Tapi Alhamdulillah semalam berjaya masuk kelas online 2 jam straight dan saya tak pitam, saya dapat fokus dan collect banyak learning point dengan sangat baik. Saya perasan saya punya speed otak dah kembali pulih lah, walaupun tidak seperti sedia kala. Dia tidak lagi seperti awal-awal kemalangan. Waktu awal kemalangan kita nak faham. Saya kehilangan banyak vocab. Saya kehilangan banyak ada beberapa memori pada hari-hari tertentu. Saya lost, saya tak dapat nak ingat, tak dapat nak recall. Tapi slowly dia datang balik, slowly. Cuma memori pada hari kemalangan tu betul-betul macam di-delete lah ataupun dipadam daripada saya punya otak. Tapi Alhamdulillah lah, recently kita punya speed kepala tu dia dia dah boleh tangkap macam masuk meeting ke apa ke. Sebelum ni saya macam agak susah nak proses apakah maklumat yang diberikan. Tapi Alhamdulillah since beberapa hari ini saya lihat saya lebih mudah memahami arahan, saya lebih mudah memahami maklumat-maklumat yang diberikan dan dikongsikan kepada saya. Itu dari sudut kesihatan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah hari ini saya sedang bersiaran langsung daripada office. Tadi kita dah masuk office daripada awal jam 8 macam tu. InsyaAllah plan untuk kita cuba sebab sebelum ni kita masuk office pun daripada kemalangan ini adalah kali yang keempat ataupun kelima saya masuk office. Kalau sebelum kemalangan saya adalah seorang yang workaholic. Saya masuk office hari-hari pukul 7.30, pukul 8 dah ada dekat office, pukul 11, pukul 11.30, pukul 12 malam kadang-kadang baru sampai rumah balik semula. Cuma kali ni selepas kemalangan saya dapat masuk office dalam sejam 2 jam. Kemudian saya kena rehat, kena tidur dan sebagainya lah. InsyaAllah hari ni kita cuba panjangkan sikit sebab ada beberapa meeting dan ada beberapa perbincangan, discussion, brainstorming yang perlu saya selesaikan sebab dah lama sangat tak masuk office. Kita dah travel hampir 10 hari keluar daripada Johor untuk menyantuni media, masuk ke kelas-kelas Braille dan sebagainya lah. Untuk perancangan masa hadapan, kalau untuk diri sendiri, sekarang saya sedang belajar menguasai Braille. Dua aspek lah, Braille dan juga penggunaan gadget bagi orang buta. Dan untuk Braille pula terbagi kepada 2 cabang, iaitu Braille ABC, Braille Rumi dan Braille Jawi lah. Cuma Braille Jawi belum start lagi. Saya tak boleh ambil semua benda everything at a time lah. Saya kena ambil one thing at a time. Dan saya faham bahawa itu adalah satu proses yang panjang. InsyaAllah akan ada challenge-nya di masa akan datang. Dan I am so ready to take up the challenge lah, insyaAllah. Itu untuk perancangan diri sendiri supaya saya boleh kembali membaca dan kembali menulis meskipun perlu menggunakan mesin Braille lah. Cuma sekarang saya gunakan, saya mempunyai seorang pembantu peribadi yang membantu saya dalam urusan-urusan membaca sebarang mesej, dokumen dan sebagainya lah, Alhamdulillah.
Untuk urusan pejabat atau urusan perniagaan, kami adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan membekal, memasang, menguji terima, menyelenggara penyaman udara bagi pemilik-pemilik rumah kediaman, shop lot, kedai-kedai residential dan komersial di sekitar Johor Bahru. Yang mana perancangan 3 ke 5 tahun akan datang. Perancangan tahun ni kita cuba nak upgrade kita punya numbers last year, which last year kita berjaya achieve 2.67 million sales per year. We expect to close this year by 5 million insyaAllah. Mohon doa-doakan insyaAllah. We were supposed to expand to seluruh daerah di Johor Bahru, but due to hiccup kemalangan ini berlaku, probably akan drag sedikit masa. Dan mungkin ada berlaku sedikit rombakan ataupun revamp lah daripada kita punya roadmap dan perancangan, yang mana probably kita akan perkukuhkan kita punya HQ, dan cadangan ke depannya adalah untuk membeli sebuah bangunan milik sendiri, milik syarikat insyaAllah, supaya kita boleh hire lebih ramai orang, bantu lebih ramai orang dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang dari segi sudut pekerjaan, yang mana membantu ekonomi keluarga di sekitar warga Johor Bahru insyaAllah. Begitulah perancangannya dalam masa terdekat ni insyaAllah. Masya Allah. Tak habis lagi teruja ni. Yelah, di sebalik keterbatasan dari segi penglihatan, tapi perancangan tu masih berlaku, masih lagi diteruskan. Itulah yang masih ada penglihatan ni, tolonglah jangan berputus asa dalam kehidupan dan teruskan. Gue ni santai-santai je lah, lawak-lawak je lah. Dan itulah apa, kita teruskan macam mana kehidupan kita sebelum ni. Mungkin cara implementation dia tu berbeza lah sedikit, tapi kita keep on going lah kehidupan kita tu seperti biasa selagi mana masih lagi diberikan nikmat nyawa yang masih bernafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah Puan Masyi kita rehat dulu 5 minit insyaAllah, dan kita akan sambung balik lepas ni dengan sesi soal jawab daripada penonton-penonton di FB Live. Ada juga ada lagi beberapa penonton yang tengah ada dekat sini lah, dekat dalam video teknikal. Jadi insyaAllah kita rehat sebentar dan penonton di FB Live boleh menonton video-video yang tayangan yang kita akan tayangkan pada Facebook insyaAllah. Jadi nanti kita akan kembali semula dengan sesi soal jawab insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula dengan sesi Hewa Talk Redha pada Takdir bersama Puan Masyi di Facebook Pusat Islam USM, Anjuran Sektor Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat Islam USM. Jadi insyaAllah pada awal tadi kita dah dengar banyak perkongsian daripada Puan Masyi tentang peranan suami, peranan isteri, bagaimana keluarga memainkan peranan yang sangat penting sebagai supporter, dan juga bagaimana kita nak menjaga keharmonian keluarga itu sendiri. Okey, ada beberapa pertanyaan di sini Puan Masyi. Yang pertama daripada Nurul Hidayah, Cik Nurul Hidayah Saifuddin. Soalan dia, bagaimana cabaran Puan menghadapi masyarakat? Saya seorang OKU. Bagi saya dah redha sakit begini. Tapi kadang-kadang sakit untuk menghadapi masyarakat. Bila ada soalan, adakah OKU layak untuk kahwin? Macam itulah. Boleh Puan Masyi kongsi. Masya Allah, tabarakallah. Soalan ni sama seperti soalan yang saya dapat dalam live malam tadi. Saya percaya sebenarnya stigma masyarakat tentang keterbatasan atau kemampuan, kekurangan kemampuan orang-orang KU ni masih ada dalam kalangan masyarakat lah. Malah of course kita tak boleh nafikan, saya tak boleh nafikan bahawa, saya tak boleh kata saya buta tapi masih boleh buat perkara macam biasa. Benda tu adalah sangat, orang kata, tak tepat dan tak betul lah. Of course ada perkara-perkara yang saya tak mampu buat.
Cuma setakat ini boleh jadi berbetulan, alhamdulillah. Allah takdirkan saya mempunyai circle yang sangat bagus. Di mana so far alhamdulillah belum ada lagi yang discriminate saya sebagai seorang OKU lah. Tapi kita sebagai masyarakat sebenarnya perlu buat satu awareness yang tidak, ataupun orang kata tidak memandang rendah, tidak memandang sinis, tidak melihat kekurangan semata-mata, tapi beri peluang kepada orang-orang OKU, kepada orang-orang OKU seperti kami untuk orang kata menunjukkan potensi kita. Cuma macam mana nak menghadapi masyarakat sebegini, dia bagi perspektif saya sebenarnya dia bergantung kepada diri kita sendiri. Macam saya cakap tadi, macam saya kongsikan tadi, kalau hidup kita bergantung kepada cakap-cakap orang, maka kita susah nak ke depan. Jadi abaikan apa saja yang orang cakap, buat yang terbaik semampu kita. InsyaAllah apa yang terbaik yang kita buat ni nanti akan mendatangkan hasil yang terbaik juga, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Itulah pandangan daripada Puan Mashi terhadap soalan yang diutarakan oleh Cik Nurul Hidayah tadi. Semoga Cik Nurul Hidayah juga keep strong lah, keep strong untuk menghadapi masyarakat. Netizen ni memang kita tak boleh kunci mulut, which is dia sangat terbuka. Jadi insyaAllah apa-apa pun bergantung kepada diri kita sendiri, seperti mana Puan Mashi cakap, jangan hidup bukan apa yang kita dengar. Kalau tak, kita tak boleh nak move on, nak menghadapi apa yang ada di hadapan kita, insyaAllah. Tapi kita kena tahulah apa yang kita boleh nak perbaiki, apa yang memberi kita kekuatan dan apa yang sentiasa menginspirasi untuk kita teruskan kehidupan. Dan seterusnya ada soalan daripada Puan Farah di Pusat Islam. Dia sangat query lah. Setiap kali Puan Mashi pergi ke event-event, kalau kita tengok dekat TV-TV dan sebagainya, nampak pakai tudung sangat comel. Macam kami query lah, macam suami Puan Mashi ke yang dekor-dekor sebab macam looks like normal lah ke? Ataupun Puan Mashi pakai sendiri ke dan sebagainya. Ni orang perempuan kan, biasalah dia fikir lebih. Okay. Alhamdulillah, Allah masih lagi rezekikan saya untuk ingat cara pakai tudung. Jadi saya pakai tudung sebenarnya. Alhamdulillah, hari kedua saya keluar daripada hospital balik ke rumah, suami saya adalah seorang yang sangat, boleh saya katakan, a good coach and a good mentor to me as well. Balik je dekat rumah, kita dah start practice untuk tahu, macam contoh bila nak mandi, dia angkat saya masuk ke bilik air, kemudian kita akan duduk, lepas tu dia akan tanya adakah saya ingat susunan barang-barang saya di bilik air, adakah saya ingat baju-baju saya warna apa, bentuk macam mana, tekstur kain dia dan sebagainya lah. Dan hari kedua, hari ketiga macam tu, saya dah start mandi sendiri. Saya dah tahu mana sabun saya, mana shampoo saya, mana pencuci muka. Saya buat skincare rutin macam biasa. Kemudian dia sediakan baju, dia sediakan semua kelengkapan pakaian dalam dan sebagainya. Dia akan tunjuk, dia akan bagi tahu instruction. Okey sayang, dekat sebelah kiri ada sekian-sekian, dekat sebelah kanan ada sekian-sekian. Okey, you cuba kenal pasti mana depan, mana belakang. Pegang betul-betul. Dia macam tu. So bila saya nak pakai tudung, isu orang lelaki ni kan dia tak tahu macam mana kita nak menggayakan kan. Tapi dia keep on support, dia kata, you ingat lagi tak? Saya ingat lagi tak macam mana saya pakai tudung masa event sekian-sekian. Ingat tak macam mana tangan saya yang bergerak? So kita boleh bayang balik semula macam mana kita lilit tudung kita. Macam saya, kalau ni adalah bawal. So kita tarik macam biasa, lipat, dan then dia akan bagikan kita punya jarum peniti, dia bagi kita punya pin. Alhamdulillah setakat ni tudung saya gayakan sendiri. Cuma saya tak tahu pemilihan baju lah. Tapi normally setiap pagi dia akan bagi tahu dengan saya, dia pilihkan baju warna sekian-sekian, tudung sekian-sekian. Macam itulah. Okay, Puan Mashi. Jadi terjawablah persoalan-persoalan tu. Semua orang assume, suami Puan Mashi tolong pakaikan tudung dan sebagainya. Bertuah. Jadi macam amazed lah kalau orang lelaki pandai lilit-lilit ni.
Jadi Alhamdulillah rezeki Allah masih buatkan ingatan kita untuk menguruskan kehidupan diri kita sendiri lah kan. Jadi Alhamdulillah. Dan seterusnya soalan seterusnya daripada Tori Corner. Dia tanya selepas kemalangan ada tak perkara yang paling Puan Masyi rindu nak buat? Sebelum ni tak sempat lah nak buat tapi nak buat macam mana kan ada Allah uji tapi benda tu yang rindu nak buat insyaAllah mana tahu lepas ni Allah akan bagi juga peluang. Uh, paling rindu nak buat, saya rindu nak cabut janggut. Saya Cabut juga. cabut janggut husband 2 minggu sekali. Dia macam jamal. Okay. So biasanya 2 minggu sekali dia akan baring dekat riba saya. Lepas tu saya akan ambil pengepit tu, saya akan cabut. Dia masih jadi ample time kita lah. So tu akan rindu lah. Saya hari tu nak try, dia tak bagi, dia takut tercabut benda lain. Cabut kerawat dia lah, pipi dia lah. So itu antara benda yang saya rindu. Selain daripada itu saya rindu nak mengaji Quran. Normally rutin kami setiap malam sebelum kemalangan kami akan ada satu macam kertas besar hadiah daripada kawan surah Al-Mulk dan kami akan ngaji sama-sama lah. Cuma sekarang Alhamdulillah walaupun tak dapat lagi ngaji tengok kertas tu, kami mengaji melalui YouTube ataupun hafalan lah. Alhamdulillah Allah rezekikan suami saya dah start hafal dan saya pun dah start hafal surah Al-Mulk untuk kita baca sebelum waktu tidur. Cumanya sebelum ni kita baca, so dia macam ada satu lembaran tu kita baca, kita boleh tahulah tajwid kita betul ke tak betul dan sebagainya. Sekarang saya bergantung kepada pendengaran semata-mata. Okay, Alhamdulillah. Ada lagi soalan ni? Sekejap saya tengah kumpulkan. Sekejap Puan Masyi. Boleh. Puan Masyi, soalan seterusnya ada yang bertanya, bagaimana Puan Masyi boleh terbuka nak open cerita ni kepada publik sebagai perkongsian? Maksudnya apa turning point pertama Puan Masyi yang memberi kekuatan untuk share kepada publik? Jadi bukan mudah lah untuk orang tahu tentang situasi kita kan. Jadi macam turning point macam mana boleh Puan Masyi start share? Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya saya adalah orang yang sangat aktif di Facebook dan video yang viral tu sebenarnya tidak bertujuan untuk orang kata tontonan seluruh rakyat Malaysia, bukan. Dia adalah untuk rakan-rakan Facebook saya sebab bila kita saya accident dan buta pula tu, kita dah tak boleh aktif dekat social media. And then saya ada outsources team, digital team yang kita dah bekerjasama daripada 4 tahun yang lalu. So dia datang untuk meeting dan ketika kita meeting tu dia kata, Puan Masyi, why don't kita buat welcome back videos? It's actually the videos bertujuan untuk bagi tahu pada kawan-kawan Facebook. Waktu tu kawan-kawan Facebook saya baru ada dalam beberapa ribu je lah. Dan yang aktif baru beberapa ratus orang je sebab kawan-kawan sekolah, kawan-kawan tempat kerja lama, kawan-kawan bisnes, macam tu lah. Kita just nak bagi tahu perkembangan kita selepas diorang tahu kita accident, tetapi diorang tak tahu macam mana perkembangan saya selepas 44 hari. So waktu tu saya terus agree, kita terus bagi tahu what happened to me and everything lah. Nak kata tentang kekuatan untuk reveal apa yang berlaku kepada saya rasa nothing yang memerlukan kekuatan sangat pun nak bagi tahu sebab saya adalah orang yang sangat open book type of person. Kalau saya ada kesukaran dan sebagainya, I am very open to tell. I'm okay with telling my vulnerable side of me, the fragile side of me. I'm okay. For me, it is important for people to know my condition because I am doing business. So sometimes orang message saya tak tahu condition saya. They thought that saya dah jadi orang yang tak membalas komen, tak membalas message. Sebab saya sebelum ni saya adalah orang yang sangat message on the spot saya akan reply, message on the spot saya akan reply. So bila diorang tak tahu condition saya, diorang macam tertanya-tanya, wonder why is Masitah Muhammad Effendi yang sekarang ni dah tak macam dulu, dah lambat reply message, dah tak alert, dah lambat tengok telefon, group dah tak buka dan sebagainya. So saya buat video tu semata-mata untuk bagi tahu dengan kawan-kawan condition saya. Kalau saya terlambat reply message dan sebagainya, saya ada kekangan dan keterbatasan, which is saya dah buta sekarang.
tak tahulah pula Allah rezekikan, Masya Allah Tabarakallah, overnight view di seluruh social media platform saya naik menjadi 1 juta, lepas tu dia naik jadi 2 juta. Kita macam, kenapa? What happened? Apa? Tak ada niat pun yang video tu untuk tontonan memberi inspirasi kepada, sebab saya bukan orang yang motivational speaker ke, bukan penceramah dan sebagainya. Saya adalah seorang usahawan biasa saja. I am nobody actually. Okay. Alhamdulillah. Itulah benda kita tak tahu kan apa yang kita post tu, benda tu boleh bagi kebaikan ke, tapi Allah tu maha kaya, Allah tu penuh kasih sayang. Allah sentiasa nak menyantuni hamba-hamba dia ke arah kebaikan. Jadi bila kita niat yang baik, dia akan datang yang baik lah kan, insyaAllah kan. Alhamdulillah. Dan makin lama makin banyak soalan. Minta maaf Puan Masyi. Puan Masyi okey? Kalau Puan Masyi rasa nak break, bagi tahu je. Okey? Problem. Okey. Soalan seterusnya, ada yang bertanya, jikalau Puan Masyi diberikan peluang untuk treatment untuk ke arah pemulihan lah penglihatan Puan Masyi, adakah Puan Masyi akan teruskan treatment ataupun Puan Masyi akan redha dengan keadaan sekarang ataupun macam mana ke? Sebab saya dengar video sebelum ni ada orang nak derma mata kat Puan Masyi kan. Macam tu. Jadi dia nak tahulah Puan Masyi dah terima mata ke macam mana ke. Macam tu. Masya Allah Tabarakallah. Tentang treatment, of course kita akan teruskan sebab salah satu medium komunikasi kita dengan Allah ataupun orang kata yang menghubungkan kita dengan pencipta kita adalah pengharapan. Dan saya masih lagi berharap Allah rezekikan saya kembali melihat seperti biasa. Maka saya masih lagi berikhtiar seperti biasa. Cuma untuk terima biji mata orang, ada orang question kenapa laki dia tak bagi sebiji mata. Wah. Biji mata saya okey. Biji mata saya okey. Kalau Ustazah nampak, saya seperti seolah-olah boleh melihat sebab otot mata saya, kornea mata saya, muscle mata saya masih lagi okey. Saya boleh gerakkan mata ke kiri, ke kanan sebab biji mata saya tidak mengalami sebarang kecederaan. Tetapi kecederaan yang sebenar berlaku pada saraf yang menghubungkan biji mata saya dengan otak saya. Dan kalau direzekikan memang ada treatment yang boleh apa orang kata memulihkan kecederaan pada saraf saya, why don't kita tidak menolak lah. Cuma buat masa ini medically mereka kata belum ada lagi. Tapi saya juga telah apa orang kata menerima banyak panggilan, message, DM, PM dan sebagainya menyatakan ada beberapa produk dan teknologi yang membolehkan saraf kita di apa orang kata dibaik pulih dan sebagainya. Cuma saya perlu rujuk kepada doktor lah sekiranya boleh ambil ubat tersebut ataupun tidak. Kita tidak menolak sepenuhnya sebarang tawaran untuk rawatan dan sebagainya, tetapi saya juga tidak menerima sebarang-sebarang lah. Maksudnya kena rujuk dengan doktor juga, insyaAllah. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan treatment sehingga selesailah. Dan selagi mana kita masih boleh berusaha, kita berusaha lah kan. Apa-apa pun yang terbaik untuk kita teruskan kehidupan lah kan. Dan seterusnya ada yang bertanya macam mana kita nak hadapi masyarakat kalau kita ada rasa insecurity. Mungkin dia introvert dan sebagainya. Adakah itu kelemahan ataupun bagaimana kita nak hadapilah bila kita diuji dengan insecurity dalam diri kita, insyaAllah. InsyaAllah tabarakallah, alhamdulillah saya pernah, Binda dan Net saya pernah mengalami masalah ini. Malah saya merupakan salah seorang bekas mental patient di Hospital Permai, Tampoi, Johor, yang mana saya mempunyai masalah anxiety, insecurity. Tapi kemudian bila berguru dengan mentor Datuk Ira Dr. Azan Osman, saya berjaya off ubat lah daripada Hospital Permai untuk depression, anxiety dan sebagainya lah, which is berlaku sebelum kemalangan. Saya berjaya off
Saya didiagnose anxiety dan juga major depression pada tahun 2020, iaitu awal PKP. Sebab saya adalah orang yang extrovert, so saya adalah orang yang meneruskan kehidupan seharian dengan bertemu dengan orang, maknanya nak kena jumpa orang lah, tapi tiba-tiba masa PKP kita kena kurung, jadi kita kena depression, lepas tu kita rasa insecurities, kita rasa tak function lagi dah kehidupan aku ni, aku kena duduk dalam rumah dan sebagainya, rasa macam dunia nak kiamat lah, macam-macam lah. Tapi lepas tu saya jumpa satu formula yang mana untuk insecurities sebenarnya boleh diselesaikan ataupun insyaAllah boleh dikurangkan apabila kita setiap hari buat satu affirmation, which is saya setiap hari sebelum ni akan tulis 10 perkara yang saya syukuri tentang diri saya. For example, waktu tu masih boleh melihat, Alhamdulillah saya masih boleh melihat, Alhamdulillah saya masih boleh mendengar, Alhamdulillah muka saya masih elok, Alhamdulillah semua benda yang seronok atau semua benda yang best-best tentang diri saya akan tulis 10 perkara setiap pagi. Dan kalau boleh 10 perkara tu janganlah perkara yang sama, tapi kalau tak ada, tulislah perkara yang sama, tak apa. Dan apabila kita keep on affirm dalam kepala otak kita, oh Alhamdulillah aku masih lagi boleh bercakap dengan orang, Alhamdulillah orang masih boleh faham apa yang aku cakapkan, Alhamdulillah masih ada kawan walaupun seorang, Alhamdulillah masih ada orang nak berkawan dengan aku, Alhamdulillah aku masih ada mak ayah, Alhamdulillah aku masih ada kereta, Alhamdulillah aku masih ada rumah, Alhamdulillah aku masih ada kerja. Lebih banyak kita syukuri, lebih banyak nikmat yang Allah akan tambah. La in syakartum la azidanakum. Apabila kalian bersyukur, nescaya aku tambah. Syukur dulu, perlahan-lahan Allah akan tambah rasa keyakinan diri tu. Slowly. Kalau kita keep on fokus kepada apa yang kita tak ada, kita tak akan dapat tambah apa-apa satu hal. Semakin teruklah keadaan kita. So fokus kepada banyakkan orang kata tulis kesyukuran. Ada orang kata bersyukur kena banyak. Betul, tapi kaedah dia tulis. Sebab apabila kita menulis, kita hooked benda tu dalam kita punya otak. So kita baca. Repetition is the mother of perfection. So tulis benda yang best tentang diri kita. Alhamdulillah saya ada suami yang handsome, Alhamdulillah saya ada tim yang best, Alhamdulillah saya ada PA yang bagus. Semua perkara yang kita seronok, semua benda yang seronok berlaku dalam diri kita, tulis. Maka kita akan start fikir, oh banyak lagi benda yang aku boleh syukuri hari ini, dan besok mana tahu ada benda baru lagi yang Allah tambah. Oh, saya sangat sukalah tips tu, Puan Mashi. Masya Allah, Sangat kena dengan saya dan rakan-rakan saya. Jadi kita tulis at least 10 perkara. Kalau tak boleh 10 pun letaklah apa-apa sahaja walaupun satu perkara yang kita boleh bersyukur kan. Minimal 10. Minimum 10. Okey, minimum 10 jangan kurang. Boleh juga 10. Ada 10 perkara yang kita boleh syukuri. Betapa kufur nikmatnya kita kalau 10 perkara pun kita tak boleh tulis. Kan, Masya Allah. Kita kena mujahadah ni untuk kita tulis 10 perkara yang kita bersyukur supaya kita tak rasa insecurity ataupun apa-apa perkara yang kita rasa macam mengganggu lah kita punya ketenangan dan sebagainya kan, insyaAllah. Dan insyaAllah harapnya penonton-penonton di FB Live dapat input yang disampaikan oleh Puan Mashi dan kita sama-sama amalkan untuk kita praktis lah ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan seterusnya soalan daripada Ustazah Fadlilah, iaitu wanita adalah makhluk Allah yang sangat hebat. No wonder. Ni macam ke arah kewanitaan ni. Kadang-kadang kita lemah juga bila berdepan dengan ujian dan juga cabaran kehidupan. Jadi macam mana tips ataupun booster untuk kita bangkit, untuk kita berdamai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh kita, Puan Mashi, insyaAllah. Barakallah. Terima kasih Ustazah atas soalan tersebut. Tips yang paling mudah sebenarnya bersangka baik dengan Allah, tak yakin bahawa Allah tahu yang terbaik. Kita kalau naik kapal terbang, kita tak pernah tanya siapa pilot, kita yakin pilot boleh bawa kita ke destinasi yang kita nak sampai. Biasanya kita tak pernah tanya siapa pilot kita, berapa lama pengalaman dia, berapa flight hours dia, kita tak pernah tanya. Ni yang sedang mengemudi kehidupan kita ni Allah. Jadi kalau kita rasa kita perlukan lagi booster-booster selain daripada tu, ada something wrong yang tak kena, ada something wrong dengan kita sebenarnya. Yakin bahawa Allah mengemudi kehidupan kita dengan sangat bagus, Allah tahu apa yang terbaik, Allah tahu apa kat depan kita dan Allah rancang yang terbaik. Sebab
Tak ada siapa-siapa pun dalam dunia ni yang lebih menyayangi kita melebihi Allah sayang kita. Dan Allah tak akan tulis yang buruk-buruk untuk kita. Hatta kemalangan ini pun kebarangkalian, insya-Allah saya yakin merupakan sesuatu yang terbaik untuk saya. Buta ini juga yang terbaik untuk saya. Uh, Patah kaki ini juga merupakan satu yang terbaik untuk saya. Pecah rumah mata juga merupakan satu yang terbaik untuk saya. Mungkin sekiranya tidak berlaku kepada saya mungkin boleh jadi istidraj, lupa diri, tak ingat, tak bersyukur, tak orang kata tak rendah diri. Mungkin waktu tu kalau Allah hantar nikmat-nikmat yang lebih besar dan sebagainya, saya kufur nikmat dan sebagainya. Yakin saja apa saja yang Allah tulis dalam kehidupan kita adalah yang terbaik untuk kita. Jadi tak perlu booster lain sebenarnya. Yakin Allah dah tulis yang terbaik. Allah dah takdirkan, dah kadarkan kepada kita yang terbaik. Tak perlu booster lain. Sangka baik dengan Allah, yakin apa saja yang Allah tuliskan untuk kita, kat depan tu ada nikmat, ada hadiah. Ada benda yang Allah nak bagi yang best-best. Okey, Masya Allah. Bersangka baik dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. Itulah booster yang terbaik lah kan untuk kita teruskan walaupun kita diuji dengan macam-macam dugaan. Dan seterusnya ada soalan daripada Nurul Syahrini. Dia tanya, Puan, sebagai manusia biasa, mesti kita akan ada rasa perasaan yang bercampur bau. Macam mana nak handle perkataan perasaan sedih, takut, keliru, uh, nak bertukar perasaan tu, macam-macam perasaan, tapi kita nak menjadi seorang positif. Tapi kita diuji dengan perasaan yang bercampur bau tu. Keliru, sedih, nak gembira ke tak. Jadi bercampur bau benda tu. End up nak jadi positif tu macam mana nak handle perasaan yang bercampur bau tu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dia soalan tentang managing emotion ni sebenarnya adalah bermula daripada apa yang kita feed dalam kepala otak kita. Kalau setiap hari apa yang kita feedkan adalah benda-benda negatif, maka memang akan menjadi satu perkara yang sangat berat dan sukar bagi kita untuk manage kita punya emosi. Untuk manage kita punya emosi. Tapi kalau setiap hari kita feed benda-benda yang best, macam kita mulakan pagi kita dengan menulis kesyukuran, itu dah perkara-perkara yang best dah. Kita manage emosi kita melalui tukar cara fikir, tukar cara kita lihat satu perkara, ubah cara kita melihat ataupun cara kita perspektif kita terhadap sesuatu perkara. Cuba cari dari sudut pandang baik setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita boleh manage emosi kita sebenarnya. For example, kalau orang lihat kemalangan itu sebagai ujian, tukar cara fikir, anggap dia sebagai, macam saya pernah sebutlah sebelum ni, menjadi kontroversi juga lah. Sebagai gurauan. Kenapa saya kata gurauan? Orang takkan bergurau dengan orang yang kita benci. Orang bergurau dengan orang yang kita sayang. Maka apabila saya gunakan perkataan yang fit otak saya dengan benda-benda tu, kita rasa benda tu positif. Oh, gurauan. Gurauan means orang means sayang. Kita gurau dengan orang yang kita sayang. Maka kita letak pengharapan Allah sayang kita. Sama je dengan perkataan ujian. Ujian terasa berat. Benda tu terasa negatif. Maka bila kita sebut ujian, lama-lama kita jadi lemah, kita jadi lembik, kita jadi lesu, letih nak dengar perkataan ujian. Sebab tak ada orang masuk dewan ujian seronok. Excited nak exam. Tak pernah lagi saya nampak. Saya sendiri tak pernah masuk exam dalam keadaan yang teruja. Tidak. Tapi kalau kita tahu orang nak bergurau dengan kita, kita teruja, kita seronok. Jadi gunakan ataupun ubah cara fikir, tukar penggunaan perkataan daripada negatif kepada positif, perkataan yang lebih ringan. Ada orang kata tak boleh tukar perkataan suka-suka, nanti langgar akidah. Inna amal lebih niat, bergantung pada niat kita. Kita tak ada pun niat yang menyamakan Tuhan dengan makhluk dan sebagainya. Dia sekadar untuk memberi satu kefahaman, mengikut level kefahaman otak kita. Kalau perkataan tu menjadi terlalu berat, susah nak proses, susah bagi kita untuk manage emosi kita. Jadi ringankan perkataan-perkataan yang kita feed masuk dalam kepala otak kita, insyaAllah mudah bagi kita untuk manage emosi kita. Alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah. Betul apa yang Puan Masih cakap tu, kita bergantung pada diri kita. Macam mana kita nak melihat perspektif tu. Datanglah ujian macam mana pun, tapi bergantung kepada diri kita sendiri. Macam mana kita nak melihat perspektif ujian tu kan. Dan ni soalan yang terakhir mungkin. Kedua yang terakhir. Yang ada yang bertanya, apakah harapan suami Puan Masih kepada Puan Masih setakat ini, insyaAllah. Harapan suami. Okey.
Saya kurang pas. Sepatutnya tanya suami, tapi dah suami Alhamdulillah. tak ada kan. Kita tanyalah isteri dia. During kita punya sepanjang proses healing proses ni, kami ada banyak conversation bersama dan saya percaya ada satu harapan untuk saya kembali sembuh seperti biasa, insyaAllah. Tetapi saya juga, kami juga orang kata sedar sekiranya Allah takdirkan untuk saya buta selama-lamanya, insyaAllah kami cuba bersedia untuk lalui hari-hari mendatang dengan lebih positif dan yakin bahawa hikmah Allah di hadapan ada untuk kami santuni bersama, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Semoga harapan suami dan juga Puan Masyi dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. How matter what happen, moga itulah yang terbaik untuk kedua-duanya dan setiap apa yang berlaku, insyaAllah pasti ada hikmah, sama ada cepat ataupun lambat. Ataupun Allah nak simpan benda tu dekat syurga nanti kita tak tahu kan. Amin. Semoga ditempatkan di syurga yang tertinggi lah dengan berkat kesabaran kita dekat dunia ni kita tak tahu. Jadi insyaAllah mungkin kata-kata akhir lah last nasihat Puan Masyi kepada warga kampus USM dan juga pelajar-pelajar USM, staff-staff USM dan semualah masyarakat-masyarakat dan penonton-penonton di FB Live. Kata-kata akhir, bukan kata-kata akhir, nasihat lah, nasihat untuk kami semua sebagai seorang wanita, sebagai seorang anak, ada yang sebagai seorang ibu, seorang isteri dan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih single dan sebagainya. Jadi mungkin boleh bagi kata-kata lah, kata-kata nasihat dan juga motivasi kepada kami semua sebelum kita nak tutup majlis kita insya-Allah. InsyaAllah, tabarakallah. Saya kena ingatkan lagi sekali, saya bukan pakar motivasi untuk memberi kata-kata nasihat dan motivasi, tetapi saya nak kongsikan satu perkara yang saya belajar daripada Syekh Zainul Asri, merupakan murabi yang saya hormati, tuan guru yang saya kagumi, yang lama saya simpan impian untuk bertemu dan Allah rezekikan bertemu apabila saya telah kehilangan kedua kecintaan saya, iaitu penglihatan saya. Alhamdulillah. Ketika pertemuan dengan Syekh Zainul Asri, ada satu perkataan atau learning point yang paling besar yang telah pun saya kongsikan di social media saya, iaitu perkataan sabar. Tuan Guru Syekh Zainul Asri berkongsi kepada saya, dalam banyak-banyak amalan atau banyak-banyak perkara yang Allah letakkan kadar-kadar pahalanya. Contohnya kita bersedekah ada kadar-kadar tertentu. Contoh kita sedekah RM1, Allah gandakan jadi 10 dan boleh jadi lebih lagi, bergantung kepada kasih sayang dan rahmat Allah. Kemudian kalau kita selawat, kita zikir, satu zikir kadar pahalanya sekian-sekian, kita mengaji satu huruf dari Al-Quran, kadar pahalanya sekian-sekian, kita buat baik kepada kedua orang tua kita, kadar pahalanya sekian-sekian, kita ziarah orang sakit, kadar pahalanya sekian-sekian, kita menguruskan jenazah sampai kita solat dan menghantar ke liang, kadar pahalanya sekian-sekian, ada yang sebesar gunung Uhud dan sebagainya. Tetapi pada kadar pahala sabar, Allah kata unlimited. Hanya Allah sahaja yang tahu kadarnya, dan kadarnya unlimited. Sebanyak-banyaknya. Sesuka hati Allah lah nak bagi berapa banyak pun, dia unlimited. Sabar ni pahalanya unlimited, mengalir tanpa henti selagi kita sabar. Maka atas apa sahaja ujian, nikmat dan sebagainya yang Allah berikan kepada kita, selayaknya kita sabar. Sebab dia unlimited. Kita tak tahu berapa besar Allah nak bagi. Dan bila kita tak tahu berapa besar surprise-nya Allah nak bagi dekat kita, kita sepatutnya bergembira apabila Allah rezekikan kita sabar. Dan sabar itu hanya boleh berlaku apabila kita diuji. Dan bila kita diuji, bersyukurlah. Sebab satu, pahala sabar unlimited. Nombor dua, Allah kata, Allah uji sebab dia sayang. Dan kita sepatutnya lebih takut apabila kita tidak diuji. Takut Allah tak sayang. Takut Allah dah tak peduli. Jadi bila Allah masih uji dan kita masih lagi direzekikan sabar, dan malah kita boleh memilih untuk sabar, bergembiralah. Pahala untuk kita insya-Allah unlimited. InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sabar itu sangat-sangatlah luas.
Dan sabar itu indah. Tapi kita nak mengharungi kesabaran itu bukanlah mudah. Macam itulah. Tapi Masya Allah. Tambah Ustazah, ramai orang suka suka sebut perkataan mudah nak cakap, susah nak buat. Mudah nak cakap, susah nak buat. Sabar itu Ha, indah, tapi sabar tu bila nak buat susah. No, ha, dia ha. sebenarnya kita mindset. Kalau kita rasa kita asyik sebut dalam otak kita, oh sabar tu susah, sabar tu susah, sabar tu susah. Nak buat sabar tu susah, cakap senang. Tapi nak sabar tu susah. Kita dah paku dalam kepala otak kita, benda tu susah, maka dia akan jadi susah. Sedangkan apa yang kita cakap, apa yang kita buat, semuanya doa. Apa kata sabar tu mudah, insyaAllah kita boleh buat. Sabar tu mudah. Okey. Tukar perkataan, ingat? Okey, kita kena mindset. Semua perkataan kita adalah perkataan yang positif. Sabar itu mudah. Kita InsyaAllah. boleh buat. Walaupun kita belum tentu boleh buat, tapi kita dah cakap dulu. InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Biiznillah. Mudah. InsyaAllah Biiznillah. boleh buat. Hmm. Okey, insyaAllah semoga penonton-penonton di FB Live dan juga sahabat-sahabat yang ada dengan saya, kita sama-sama positif. Walaupun kita diuji, kena positif kita punya perkataan kita. Walaupun kita tak tahu lagi kita mampu ke tidak. Jadi kita kena positif. Sabar itu mudah. InsyaAllah sabar tu Okey. mudah. InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh InsyaAllah, insyaAllah kita boleh buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah rakan-rakan warga kampus USM, walau apa ujian sekalipun, positifkan kita punya mindset. Sabar itu mudah, ujian itu indah. Apa lagi perkataan-perkataan yang lebih positif, itu yang kita kena guna. Sebab buat. itu yang akan memainkan peranan kepada mindset kita untuk meneruskan kehidupan kita insyaAllah. InsyaAllah. Uh, Alhamdulillah, saya rasa macam overwhelmed sangat pada pagi ni. Dia macam, okay, dia macam nak salin kulit jadi orang yang baru. InsyaAllah. Jadi insyaAllah lah, harapnya semua orang dapat input yang baik. Benda yang kita boleh take home message masing-masing, apa yang kita boleh amalkan bersama anak-anak, apa yang kita boleh amalkan kepada pasangan kita, apa yang kita boleh amalkan kepada keluarga kita dan juga masyarakat setempat. Dan apa yang kita dapat secara positif ni kita cuba bagi vibe juga kepada rakan-rakan sekerja kita ataupun sahabat-sahabat, keluarga kita, supaya kita pun hidup dalam keadaan positif vibe tu. Jadi kita taklah terlalu murung dan sebagainya, depressed. Jadi kita cuba implement tips yang Puan Mashi bagi, yang tulis 10 benda affirmation, apa yang kita syukur. Bila kita tulis benda tu, barulah kita terasa nikmat yang Allah bagi tu lebih besar daripada ujian yang Allah bagi. Dan kadang-kadang kita kena lihat juga ujian yang kita hadapi tu, mungkin ada orang lain diuji lagi teruk daripada kita. Jadi insyaAllah, tabarakallah. Setakat itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita boleh buat, semua wanita kuat, semua wanita hebat. Jadi Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang istimewa ni bukanlah semata-mata tidak ada tujuan dan sebagainya, tapi kita ada tugas masing-masing yang kita perlu laksanakan insyaAllah. Dan juga satu, walaupun Puan Mashi cakap Puan Mashi bukan seorang motivator, tapi saya nak cakap juga Puan Mashi memang seorang motivator. Sebab kita tak tahu apa motivasi itu datang daripada mana, which is mak ayah kita pun seorang motivasi juga, walaupun dia bukanlah motivasi secara apa nama formal tapi apa-apa perkataan yang memberi inspirasi kepada kita, itulah motivasi kita insyaAllah. Jadi terima kasih daripada pihak Pusat Islam USM kepada Puan Mashi. Semoga Puan Mashi dipermudahkan segala urusan. Dan insyaAllah jika ada kelapangan, Puan Mashi boleh datang ke USM dan kita boleh buat collaboration program yang akan datang. Mungkin boleh dapat face to face dengan Puan Mashi. InsyaAllah. Dan insyaAllah lah, semoga kita sentiasa diberikan peluang lah untuk sentiasa menjalinkan ukhuwah, membina silaturahim antara satu sama lain. Jadi setakat itu sahaja daripada saya untuk program Helwa Talk kita, Redha pada Takdir. Dan saya rasa tajuk ni kita dah boleh tukar kepada
percaya dan kuatnya takdir tu. Maksudnya semuanya aura yang dah positif Jadi insyaAllah. Ya, Pak Masyi? Bersyukur kepada takdir. Bersyukur kepada takdir. Okey, insyaAllah